KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dengan saya Nur Ahmadur Rahman, dietitian anda dalam diet dan nutrisi. Jadi pada hari ini kita akan sambung topik pemakanan sukan, yang mana hari ini kita akan membincangkan pemakanan untuk tempoh kecederaan ataupun kita kata sports injury. Macam mana pemakanan yang sesuai apabila atlet ini mengalami injuries ataupun kecederaan. Commonly atlet akan terdedah dengan kecederaan sangat biasa, sama ada dalam tempoh latihan ataupun dalam tempoh pertandingan. Sepatutnya atlet ini dia dah kena cuba untuk mengelakkan berlakunya injuries ataupun kecederaan dalam tempoh-tempoh ini. Antara langkah-langkah yang boleh atlet buat untuk mengelakkan kecederaan antaranya dengan mengamalkan pemakanan yang baik semasa latihan dan juga semasa pertandingan. Dah tentu pemakanan yang baik dapat mengelakkan berlakunya kecederaan. Bagaimana nak laksanakan pemakanan yang baik? Atlet harus mengambil karbohidrat yang mencukupi, mengambil protein yang mencukupi, mengamalkan hidrasi yang baik dan juga memastikan semua makro dan mikronutrien diambil dengan sempurna. Sekiranya itu tidak berlaku, ia akan memudahkan atlet untuk mengalami pelbagai jenis kecederaan, sama ada kecederaan yang teruk ataupun tidak, melibatkan connective tissue ataupun soft tissue injury, ataupun mungkin melibatkan musculoskeletal, mungkin melibatkan tendonitis ataupun kecederaan-kecederaan lain yang mungkin akan berlaku semasa bersukan. Atlet juga mungkin akan mengalami kecederaan seperti fracture ataupun kepatahan dan juga kecederaan-kecederaan lain seperti head injury ataupun traumatic brain injury. Ini semua antara kecederaan yang boleh berlaku kepada atlet sama ada semasa pertandingan ataupun semasa latihan. Jadi sebelum latihan ataupun pertandingan itu lagi, atlet dah ada good nutrition. Dan selepas latihan dan pertandingan, perlu ada recovery yang baik. Yang mana kita sendiri tahu dan maklum, good recovery sebenarnya membantu atlet untuk training dengan lebih baik. Sekiranya recovery itu tidak berlaku, tiada pemulihan, maka risiko untuk berlaku kecederaan adalah semakin besar. Dan kecederaan ini adalah berbeza-beza mengikut atlet. Atlet lumba lari pun mudah mendapat kecederaan. Atlet endurance juga mudah mendapat kecederaan. Atlet yang melibatkan diri dalam boxing ataupun ada pukulan juga mudah mengalami kecederaan. Dan paling penting apabila kita tercedera, apa yang patut dilakukan selain daripada treatment pantas oleh fisio dan sebagainya, faktor nutrisi ataupun pemakanan sering tidak diendahkan oleh atlet. Sedangkan ini adalah salah satu faktor yang penting bagi memastikan atlet cepat recover, cepat pulih daripada injuries dan boleh bermain semula. Selepas ini kita akan tengok peringkat-peringkat untuk kecederaan dan apakah nutrien yang diperlukan untuk recovery daripada kecederaan tersebut. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Seterusnya kita akan melihat stages ataupun peringkat-peringkat yang berbeza untuk injury. Bagi peringkat yang pertama adalah peringkat di mana tissue healing ataupun inactivity dan juga immobilization. Maksudnya satu peringkat berlakunya proses penyembuhan dan juga proses pada peringkat yang tiada pergerakan ataupun aktiviti yang minimal. Itu adalah pada peringkat yang pertama untuk recovery bagi injury, inactivity dan juga tissue healing. Ini melibatkan semua tisu ataupun connective tissue yang terlibat, sama ada tendon, ligament yang injured ataupun yang cedera. Kemudian kita akan pergi kepada stage yang kedua dan ini adalah nutrition untuk proses rehab dan juga hypertrophy. Ini adalah dua stage yang kita akan tengok yang mana keperluan nutriennya berbeza untuk proses penyembuhan bagi kecederaan. Yang mana stage pertama ini adalah wound healing process ataupun proses penyembuhan yang mana ia juga ada 3 peringkat yang berbeza dalam proses penyembuhan tersebut. Kita akan pergi kepada 3 peringkat yang itu inflammation, proliferation, remodeling. Atlet perlu tahu semua peringkat ini supaya dia tahu bagaimana nak makan dengan betul, mendapatkan nutrien yang betul bagi mempercepatkan proses penyembuhan. Yang pertama adalah inflamasi ataupun keradangan yang mana dalam proses ini akan berlaku pembengkakan, sakit, heat pada kawasan injured tersebut. Kemudian pada fasa yang kedua ataupun stage yang kedua daripada stage yang pertama ini adalah proliferation yang mana penggantian tisu-tisu damage tersebut. Penggantian kepada tisu-tisu yang telah rosak. Dan stage yang ketiga adalah pembinaan semula sel-sel tisu yang baru. Jadi dalam tiga peringkat ini penting untuk atlet faham dan tahu cara pemakanan yang betul supaya proses ini berlaku dengan lancar dan juga cepat supaya atlet boleh train ataupun compete semula. Okey, apakah yang diperlukan pada proses inflammation? Atlet boleh mengambil fish oil, nuts yang mana tinggi dengan omega 3 iaitu anti-inflammatory punya reason. Kemudian boleh juga mengambil makanan-makanan yang menghalang proses inflammation, antaranya tadi minyak yang baik daripada fish oil tadi, daripada olive oil juga, kemudian daripada minyak-minyak yang baik daripada nuts ataupun daripada seeds, daripada sumber-sumber kacang, almonds, cashew yang mana ada lemak-lemak yang baik, yang mana kita nak omega 3 fatty acid ini membantu untuk mengurangkan inflammation. Inflammation itu perlu sebenarnya, kita bukan nak kurangkan terus ataupun elakkan inflamasi terus, tidak. Tapi nak memastikan inflamasi itu tidak terlalu teruk sehingga melambatkan proses penyembuhan. Jadi pengambilan makanan ini boleh membantu mengurangkan kadar inflamasi. Dan pada stage ini juga atlet perlu elakkan mengambil makanan yang menyebabkan inflammation menjadi lebih teruk. Antaranya banyak mengambil makanan-makanan terproses yang kita tahu memang tidak baik untuk kesihatan atlet. Seterusnya mengambil makanan yang banyak dengan trans fat, trans fatty acid. Boleh lihat dekat label makanan-makanan yang tinggi dengan trans fat. Seterusnya mengambil lemak yang banyak daripada vegetable oil. Dan ini adalah antara makanan-makanan yang mana boleh meningkatkan lagi keradangan ataupun inflammation yang berada pada proses pertama ini. Okey. Seterusnya kita akan tengok pula bagaimana proses yang kedua, stage yang kedua dan ketiga. Dalam stage yang pertama bagi proliferation dan juga remodeling, apakah nutrien ataupun makronutrien yang diperlukan bagi proses untuk proliferation dan juga remodeling? Tenaga sangat penting pada masa ini. Kebiasaannya atlet yang injured sangat risau dengan kenaikan berat badan, yang mana dia tahu kalau dia tak training, dia bimbang akan ada pertambahan berat badan dan juga weight ataupun fat gain. Okey. Jadi sebenarnya atlet masih memerlukan tenaga yang agak tinggi dalam tempoh recovery ini supaya boleh mempercepatkan proses penyembuhan itu sendiri. Jadi kita nak tengok sebenarnya bila kita sebut tenaga, berapa banyak tenaga yang atlet perlukan dan kenapa ada peningkatan tenaga pada fasa ini. Kalau kita tengok contoh satu atlet yang berumur 14 tahun yang mempunyai berat lebih kurang 65 kg, mempunyai BMR ataupun basal metabolic rate yang lebih kurang 1600. Ini adalah contoh sahaja untuk kita comparekan, bandingkan, yang mana kita tahu walaupun atlet tidak lagi training, berada dalam tempoh recovery, dia masih memerlukan tenaga yang sedikit tinggi berbanding dengan
sedentary sebenarnya. Okay? Kemudian kita akan tengok dia punya sedentary. Sedentary kita akan darab dengan activity factor ataupun stress factor 1.2 yang mana ini akan membawa kepada 1900. Dan sekiranya atlet itu training seperti biasa pada waktu-waktu yang biasa, kita akan panggil masa high exercise ataupun physical activity, kita akan gunakan 1.7 yang mana requirement atlet lebih kurang 2,700 kalori. Tetapi apabila injured ataupun dalam proses penyembuhan, kenaikan BMR akan berlaku lebih kurang 15 hingga 50% bergantung kepada injuries ataupun kecederaan yang dialaminya. So kalau untuk atlet ini, bila kita tengok bila dia kecederaan, maknanya dia punya BMR ni akan meningkat sebanyak lebih kurang 20%, yang mana apabila kita darabkan dan kita akan dapat hasil lebih kurang 2,300 menggunakan BMR yang naik 20% dan juga aktiviti fizikal yang sama dengan sendiri 1.2, tetapi dia punya keperluan tenaga akan jadi 2,300. Dan ini jelas kita akan nampak sebenarnya pada waktu ini atlet sebenarnya perlu tenaga yang lebih tinggi daripada sedentary tetapi rendah daripada waktu trainingnya. Jadi masih tinggi juga, dia berada di antara sedentary dan exercise. Jadi penting untuk atlet tahu berapa pengambilan tenaga apabila berlakunya kecederaan. Jadi pada waktu ini penting untuk atlet mengambil cukup tenaga, yang mana kurang pengambilan tenaga akan menyebabkan atlet lambat recover. Kemudian mengambil protein yang mencukupi. Pada fasa ini penting atlet mengambil protein lebih kurang 1.5 ke 2 gram per kg per day, dan pada fasa ini juga muscle protein synthesis berlaku dengan sangat banyak. Jadi penting untuk cukupkan tenaga, cukupkan pengambilan protein pada setiap hari, yang mana pastikan pada setiap waktu makan ada 20 hingga 40 gram protein setiap meal, yang mana ini akan bantu mempercepatkan proses pembaharuan tisu-tisu yang rosak. Jadi mengambil lemak yang mencukupi, dan lemak ini biasanya kita akan fokus kepada lemak-lemak yang membawa kesan yang baik. Kita kurangkan pengambilan saturated fat, kita fokus kepada polyunsaturated fat, monounsaturated fat, yang mana ini adalah fatty acid yang baik dan boleh mengurangkan kadar kecederaan itu dengan lebih cepat. Jadi penting untuk fasa-fasa ini, baru fasa pertama kita dah tahu ini adalah fasa yang kritikal supaya apabila pergi ke fasa yang seterusnya, stage 2 ataupun rehab dan hypertrophy, yang mana atlet akan pula memberi tenaga yang mencukupi untuk fasa yang seterusnya supaya dia dapat kembali kuat pada fasa-fasa yang seterusnya, kemudian boleh compete semula. Jadi fasa pertama ini iaitu wound healing sangat penting, membekalkan semua nutrien-nutrien yang diperlukan, mengambil makronutrien yang cukup, boleh mengambil vitamin C, boleh mengambil herbs ataupun spices yang boleh mengurangkan inflammation, boleh ambil nenas ataupun ada bromelain, ada curcumin ataupun turmeric, yang mana itu adalah antara herba-herba yang ada dalam makanan kita untuk mengurangkan inflammation pada fasa ini. Jadi apabila fasa ini berlaku dengan pengambilan tenaga yang mencukupi, protein yang mencukupi, walaupun atlet tidak bergerak ataupun limit pergerakan yang terhad disebabkan oleh kecederaan, pengambilan yang mencukupi ini akan membantu atlet untuk recover dengan lebih baik sebelum atlet ke fasa yang seterusnya, iaitu fasa rehab ataupun hypertrophy untuk persediaan atlet ke pertandingan ataupun return to play, yang mana kita akan cakap dengan lebih lanjut selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Seterusnya kita akan tengok fasa yang seterusnya selepas kita belajar tentang fasa pertama, iaitu fasa rehabilitasi. Bagi fasa yang kedua, iaitu fasa rehab, ini adalah fasa persediaan yang mana penting untuk atlet memahami bahawa ini adalah fasa untuk progressive training. Dia akan start untuk train selepas dia dah selesai dengan fasa pertama yang injuries dan penyembuhan injuries tadi. Okay, jadi untuk fasa ini kita akan continue ataupun sambung pengambilan protein yang mencukupi. Untuk muscle protein synthesis, penting untuk atlet mengambil protein yang lebih kurang sama dengan fasa yang sebelumnya, iaitu 1.5 hingga 2 gram per kg body weight. Dan pada fasa ini juga jangan ada restriction of energy, jangan ada restriction of karbohidrat, kerana apabila kurangnya pengambilan karbohidrat ataupun tenaga pada waktu ini akan melambatkan proses pembentukan muscle atlet itu sendiri dan juga mengganggu proses muscle protein synthesis MPS itu tadi. Jadi atlet kena bijak untuk mengetahui yang pengambilan karbohidrat yang mencukupi sebagai sumber tenaga mampu memulihkan keadaan atlet dengan cepat dan maintainkan masa glycogen atlet itu. Jadi untuk fasa ini pengambilan karbohidrat haruslah mencukupi. Dan pada fasa ini juga atlet boleh berjumpa dengan dietitian ataupun nutritionist untuk mengetahui body composition atlet pada masa tersebut untuk kita mengira dengan tepat pengambilan tenaga yang diperlukan pada fasa ini, yang mana ia mungkin akan berubah-ubah disebabkan oleh perubahan body composition dan juga perubahan training ataupun exercise yang dilakukan pada tempoh ini, iaitu pada tempoh rehab, yang mana pada fasa ini dah ada muscle catabolism disebabkan oleh penggunaan otot-otot tersebut dan juga remodeling balik muscle tadi yang akan membantu atlet lebih bersedia ataupun nak melakukan satu proses hipertrofi di situ untuk cukupkan pengambilan tenaga, karbohidrat, protein dan juga pengambilan lemak yang mencukupi, dan lemak yang kita fokuskan adalah MUFA dan kurangkan saturated fatty acid dan juga trans fat. Selain daripada keperluan-keperluan ini, atlet juga boleh fokus kepada pengambilan mikronutrien, yang mana mikronutrien ini juga boleh membantu untuk mempercepatkan proses penyembuhan, seperti pengambilan zinc yang mencukupi, pengambilan kalsium dan vitamin D yang mencukupi, yang mana semua mikronutrien ini membantu meningkatkan proses wound healing, pada masa yang sama membantu untuk wound healing yang melibatkan tulang untuk kalsium dengan vitamin D. Dan makanan-makanan seperti protein sememangnya kaya dengan zinc untuk mempercepatkan proses ini berlaku. Okey, jadi kena ambil zinc, kena pastikan ada pengambilan vitamin D dan juga kalsium yang mencukupi dalam tempoh ini. Pengambilan vitamin A juga membantu untuk immune system yang lebih baik. Pengambilan antioksidan, vitamin C, vitamin E yang boleh membantu proses ini menjadi lebih cepat. Seterusnya pengambilan makanan yang seimbang secara keseluruhan. Jadi pengambilan air juga penting pada tempoh ini untuk memastikan nutrien dapat dibawa dengan lebih baik kepada keseluruhan bahagian-bahagian yang injured. Jadi proses rehabilitasi untuk atlet merupakan satu proses yang penting, yang mana atlet perlu pastikan atlet mengambil tenaga yang mencukupi yang ditetapkan oleh mereka yang profesional untuk tetapkan berapa pengambilan kalori pada masa tersebut dengan jumlah protein yang betul, termasuk timing pengambilan protein, timing pengambilan karbohidrat. Ini semua akan membantu atlet untuk ada menu planning yang lebih teratur, yang lebih baik, seterusnya dapat recover dengan lebih cepat. Dan atlet juga boleh bekerjasama dengan coach untuk pastikan training yang diberikan kepada atlet pada fasa rehab ini bersesuaian dengan keadaan atlet pada masa tersebut. Jadi ini antara nutrition strategy ataupun nutrition intervention yang kita dapat bantu atlet untuk pastikan atlet tidak kehilangan otot walaupun injuries, dan juga tidak tambah weight gain ataupun tidak ada weight gain ataupun penambahan lemak yang ketara walaupun dalam tempoh recovery daripada injuries. Jadi saya harap adik lebih jelas bahawa apabila kita injured ataupun mengalami kecederaan, pemakanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk memastikan kita boleh kembali
training ataupun compete seperti biasa. Jadi jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Bye. Didik TV KPM